أعوذ Bismillahirrahmanirrahim. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقدرت قولي أما بعد. Jadi kita teruskan perkongsian kita. Sebelum tu kita mengucapkan kesyukuran dulu kepada Allah Taala yang kali lagi mengizinkan kita di pagi Selasa ni untuk sekali lagi bersama untuk belajar ataupun berkongsikan cara untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Ya, kita sekarang ni masih lagi memulakan perbincangan kita kepada ayat 16 ya, ayat 16 surah Al-Baqarah saya kongsikan di skrin di mana kita telah melihat kalimah yang pertama iaitu ulaika ya. Ulaika kita boleh berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini. So di Quran korpus ni dia memberi maklumat ulaika ni dalam dua komponen, iaitu dalam kata ganti syarat dan juga alamat yang dia masukkan situ. Mereka itu, mana ulaika itu diterangkan sebagai domain sekali ya, isyarat dengan domain sekali. Mereka itu menjadikan mereka itu sebagai subjek ya, subjek dan boleh digunakan sebagai mubtada ya. Kalau kita tengok di korpus juga menceritakan ulaika tu di belah kanan tu dia dinyatakan sebagai isim isyarat ya, isim isyarat. Dan sebelah kirinya diterangkan sebagai plural demonstrative pronoun, iaitu kata nama isyarat yang jamak ya, yang jamak. Cuba kita lihat ulaika ni dalam konteks isim isyarat. Saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa maklumat untuk kita mengenal isim isyarat ya, kepada mereka-mereka yang mengikuti kelas-kelas pengenalan kita ataupun kelas intensi. Kita ada sediakan maklumat dalam bentuk slide ni ya, bentuk PowerPoint slide. Saya kongsikan sekarang untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Di bahagian kedua kata nama iaitu ismun, kita ada menerangkan kumpulan isim-isim. Melayu dipanggil isyarat, Arab kita gunakan isyarah ya. Jadi bila kita menulis ruminya, kita akan gunakan Arabnya, iaitu bunyi dia isyarah ya, isyarah. Nak guna isyarat pun bolehlah, itu maknanya Melayu lah ya. Jadi Melayu pun kali ni kita cuba membuat penulisan rumi dia mengikut penulisan Arab yang asal dia. Dia dibunyikan isyarah. Jawi dia di bawah ni ya. Isyarah. Isim al-isyarah. So slide ni ada menunjukkan bila kita membincangkan tentang isim isyarah, isim iaitu kata tunjuk. Kata tunjuk ni terbagi kepada dua. Satu kita panggilkan dia isim isyarah lil qarib ya, lil qarib. Melayu dia kata tunjuk dekat. Dan kumpulan kedua ialah
isim. Maaf, Ustaz. Doktor, kami tak nampak slide-nya lah. Oh, belum apa lagi ya? Saya dah, Belum share. ni tak nampak kan? Tak ada. Ya. Okey ya, semula. Slide tu tak ada. Okey, sekali lagi ya, sharing screen. Okey, boleh nampak ke? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Ada. Okey. So, bila kita membincangkan tajuk isim isyarah, ya, kita kumpulan isim isyarah ni dibahagikan kepada dua kumpulan, ya, iaitu pertama belah kanan tu dipanggilkan isim isyarah lil qarib. Ya, qarib ni dekat. Nah, kawan karib kita kata tu daripada qarib lah, ya, maknanya dekat. Kata tunjuk dekat. Kemudian isim isyarah lil ba'id, belah kiri tu ba'id, betul, ba'idun tu maknanya jauh. Jadi isim isyarat untuk kata tunjuk jauh. Apa maksud dia? Kalau lil qarib tu dia bermaksudkan ini, kalau yang jauh tu dia masukkan itu. Itulah ya, dua kumpulan. Nama dia isyarah lil qarib, yang kedua isyarah lil ba'id, ya. Okey, so kita tengok pecahan-pecahan dia ialah dalam isyarah lil qarib, dia merupakan kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya, kalau saya akan gunakan slideshow besarkan sikit. Okey, ya. Lil qarib menunjukkan sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat, kita ambil warna merah, ya. Sesuatu yang lil qarib tu maksud dia ialah sesuatu yang dekat. Okay. So biasanya dekat tu dia membawa erti ini. Ya, ini. Semua ni dalam konteks inilah. Ini, ya. So bergantung kepada apakah subjek yang nak ditunjukkan itu. Carta ni ataupun slide ni memberikan kita maklumat yang lebih terperinci. Ya, subjek tu boleh jadi muzakkar, ya, ataupun dia boleh jadi muannas. Ya, boleh jadi muannas. Kalau muzakkar tu maknanya melibatkan sesuatu yang maskulin, ya. Muannas tu ialah yang feminin. Saya letakkan L dengan P tu, L tu untuk lelaki, P tu untuk perempuan. Ya, tetapi subjek yang muzakkar dengan muannas tu juga uh, berubah bilangan dia, ya. Dia boleh jadi mufrad, singular, ataupun dia boleh jadi dua orang, dua, iaitu musanna atau juga dipanggilkan tasniyah, dan dia boleh juga jamak, ya. Okey. So kalau muzakkar, subjek tu muzakkar dan dia singular mufrad, so isim isyarah yang digunakan ialah haza. Haza bermakna dia ini, ya. Dia ini kepada muzakkar. Kalau muannas dia akan jadi hazihi. Yang bergantung pada subjek tu, adakah dia muzakkar ataupun muannas, ya. Kalau dua, so dia akan gunakan hazani. So hazani dia tambahkan ani ni, jadilah dia hazani, ya. Dan hazihi ni dia menggunakan bukan zal tetapi ta, jadilah hatani. Maknanya mereka berdua ini. Mereka berdua ini kalau orang. Kalau bukan orang, maknanya benda-benda yang dua, ya, dua benda ini. Kalau rumah, dua rumah ini, ya. Hatani baitani sebagai contohnya, ya. Itu kepada uh, uh, ismun, kata nama yang ataupun subjeknya yang bilangannya adalah dua. So kalau bilangan tu lebih pada dua, dia akan menggunakan haulai untuk muzakkar dan
Untuk muannas pun dia menggunakan haula'i, ya. Jadi senang untuk kita mengingatnya. Kalau jamak, dia tidak ada beza, ya, di antara muzakkar dengan muannas. Sama saja, dia gunakan haula'i dengan haula'i untuk apa? Lil qarib, ya, yang dekat. Okey, cuba kita tengok yang satu lagi dipanggilkan apa? Lil ba'id, ya, lil ba'id yang jauh pula. Menunjuk sesuatu yang jauh. Sama juga dia punya konsep dia, iaitu, ya, bergantung pada subjek yang nak ditunjukkan tu, sama ada dia muzakkar, ya, ataupun muannas. Sama ada muzakkar ataupun muannas, dan juga muzakkar dan muannas subjek tu juga uh, di apa, boleh jadi dalam bilangan yang mufrad, singular, ya, ataupun dua, sekali lagi sama juga tasniah ataupun dia jamak yang lebih pada dua. Definisi jamak adalah lebih pada dua. Ya, sekarang ni kita berbincang dalam apa, aspek isim isyarah lil ba'id. Ba'id maknanya sesuatu yang jauh. Bila sesuatu yang jauh tu kita mengatakan itu, ya, itu. Ni itu ni. Yang tadi lil qarib ini, jadi lil ba'id ialah itu. Ya. Okey. So, macam manakah penggunaannya kepada subjek yang muzakkar dan mufrad? So dia akan gunakan zalika, ya, gunakan zalika. Iaitu apa maksud dia zalika, ialah dia itu. Dia itu adalah muzakkar. Ya, bila jumpa zalika maknanya subjek dia tu mestilah sesuatu yang muzakkar. Tetapi kalau sesuatu tu bukannya muzakkar, dia muannas, dia akan gunakan tilka. Ya, tilka. Okey. Yang juga bermakna dia itu perempuan. Yang tadi dia zalika, dia itu lelaki. Yang ni tilka, dia itu perempuan, ya. Tetapi kalau subjek tu dua, ya, tasniah, dia akan jadi zanika, ya. So tukarkan lam ni kepada nun, jadilah zanika, ya. Kemudian untuk muannas, tukarkan apa, sebab mufrad dia sudah menggunakan ta, ya. Dia sudah menggunakan ta, bukannya zal. Jadi muannas dia pun akan menggunakan ta. Jadi bukannya zanika tapi tanika. Tanika untuk muannas, ya. Jadi bermakna kalau zalika tu menunjukkan itu isim isyarah lil ba'id untuk mereka berdua yang jauh. Yang diterjemahkan sebagai mereka berdua itu. Okey, untuk lelaki zanika, untuk perempuan tanika. Dan tadi kita jumpa dia dalam ayat tu ulaika. So di sinilah, ya, konteks ulaika itu sebenarnya ulaika ni boleh digunakan kepada dua-dua jantina, sama ada jantina itu muzakkar ataupun muannas, dengan syarat dia adalah jamak, ya. Dia adalah jamak. Kita ambilkan eraser ni, padamkan dulu yang lain tu, fokus pada ulaika saja. So bermakna ulaika tu boleh digunakan untuk muzakkar yang jamak, ya, dan juga muannas yang jamak. So subjek matter dia ialah sesuatu ataupun orang yang lebih daripada dua, tiga ke atas, ya. So digunakan ulaika, sama ada dia muzakkar ataupun muannas. So digunakan dengan ulaika.
Itu lil ba'id ya. Kalau lil qarib tadi dia gunakan apa? Haula. Kedua-dua di sini haula, untuk muannas pun haulai. Itu untuk lil qarib ya. So kalau kita jumpa dalam Al-Quran ulaika tu kita tahulah itu lil ba'id. Kalau haulai itu bermakna lil qarib, sesuatu yang dekat dan kita tunjukkan dia dengan mengatakan ini ya, ini. Okey, kita tambah sikit perkongsian kita apa yang berlaku kepada sekiranya subjek itu jamak ya, dia jamak tetapi dia adalah benda ataupun manusia yang jamak sahaja ya. Kalau yang yang mufrad, dia menggunakan yang inilah ya, menggunakan apa, zalika, tilka, tanika, zanika dan sebagainya untuk mufrad dan tasniah. Tetapi untuk kumpulan jamak ada sikit kelainan ya, sekiranya subjek matter tu adalah sesuatu yang tidak berangkal. Yang tidak berangkal itu bahasa Arab dipanggil ghairul aqli. Ghairul aqli ni bukannya manusia. Yang berakal ni manusia sajalah. Ya. Meja, rumah, kitab, buku, pen, semua tu jalan kan, semua tu ghairul aqli. So apa berlaku sekiranya ghairul aqli ni dia dalam bentuk bilangan yang jamak ya, khusus kepada jamak sahaja. So sama ada dia jantina dia muzakkar ataupun muannas, kedua-duanya akan menggunakan isim isyarah yang mufrad, iaitu dia gunakan hadhihi untuk yang dekat, iaitu lil qarib. So dia tidak gunakan haulai ya. Dia tidak gunakan haulai, tapi dia gunakan mufradnya iaitu hazihi ya, untuk lil qarib yang dimaksudkan ini. Kalau untuk jauh, bila kita katakan itu kepada ghairul aqli yang bukannya berangkal, so kita akan gunakan tilka, juga mufrad muannas ya. Mufrad muannas untuk lil qarib dengan lil ba'id. Jadi kita tidak menggunakan haulai untuk lil qarib ataupun kita tidak menggunakan ulaika ya untuk lil qarib. Tapi sebaliknya kita menggunakan isim isyarah yang mufrad, iaitu hazihi dengan tilka ya. So lihat di sini dia tidak menggunakan mufrad muzakkar ya. Kalau mufrad muzakkar di sini apa dia? Hazihi ialah haza. Itu untuk muzakkar. Tak, dia tak gunakan haza tapi gunakan hazihi sahaja. Ya. Untuk lil ba'id dia tidak menggunakan muzakkar. Kalau muzakkar ialah zalika. Tidak, dia gunakan muannas saja, iaitu tilka. Ya. So kita ambil beberapa contoh dia bagikan di sini. Sebagai contohnya kitab ya. Kitab bila dia jamak dia akan jadi kutubun. Ya, saya merahkan kat sini, ambil kotakkan dia ya. Kalau singular dia kitabun ya. So kalau kitabun dia akan menggunakan apa? Biasalah, iaitu zalika, sebab kitabun adalah muzakkar. Tetapi apabila dia jamak yang banyak, so dia adalah dalam kumpulan ghairul aqli ya, yang tidak berakal. So dia kena menggunakan apa? Hazihi. Jadilah hazihi kutubun ya. Hazihi kutubun untuk ini. Hazihi kutubun makna buku-buku ini ya. Kemudian kalau buku tu jauh dan jamak, so kita gunakan
lil ba'id muannas, iaitu gunakan tilka. Jadilah dia tilka kutubun. Ya, tilka kutubun. Ya, walaupun kitab tu gender dia adalah muzakkar, tapi dia tidak menggunakan isim isyarah muzakkar. Dia menggunakan isim isyarah yang muannas, iaitu tilka. Ya, kerana ciri-cirinya yang tidak berakal dan jamak. Itulah caranya apabila kita membaca ayat-ayat Quran, ya, dan kita boleh kenal pasti apakah isim isyarah yang bersesuaiannya dalam penggunaan uh, membentuk ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk menjadikan kata tunjuk kepada subjek matter di dalam ayat itu, ya. Prof, nak tanya Prof. Tasniah tu apa ya Prof? Tasniah ni perkataan lain musanna. Oh, Musanna tahu ke? tahu Prof untuk Berdua. musanna ni Bilangan berdua. yang dua. Oh, sama juga. Sama. Oh, okey okey okey. Terima kasih Ada Prof. yang menggunakan musanna, ada menggunakan tasniah, ya. Dia kalau jumpa dua-dua tu maknanya samalah. Okey okey okey. Terima kasih Prof. Sama. Okey, ya. Itu untuk special untuk benda yang tidak berakal saja, ya. Tapi kalau dia berakal, manusia, dia gunakan cara yang sama, iaitu kalau jamak dia sama ada muzakkar ataupun muannas, dia akan gunakan haulai, dan kalau dia jauh, ya, sama ada muannas ataupun muzakkar, dia tetap menggunakan ulaika. So dalam konteks ayat 16 tadi, dia adalah manusia, ya. Jadi ulaika tu digunakan kerana nak menceritakan, nak menunjukkan tentang manusia yang diterangkan dalam Allah tu, iaitu mereka-mereka yang dalam kumpulan munafik itu, ya. Jadi dia manusia, dia akan menggunakan ulaika, ya. Kalau bukannya manusia, dia akan tidak menggunakan ulaika, dia akan menggunakan apa? Tilka, untuk yang jauh. Kalau bukan manusia yang jamak, dia tidak menggunakan haulai, dia akan gunakan hazihi. Itulah apa cara-caranya untuk kita ya, Dua ha tu ada kan? eh? Ejaan tu double ha tu. Yang ni tertinggal, ya. Ini sepatutnya ada alif ni, hazihi ni, ya. Nanti saya betulkan, ya. Di yang Yang bawah ni. bawah tu dua ha tu satu ha. Eh? Ya, untuk ini bagi Oh, isim ni dia, berakal. ni tersilap ni, okey. Satu ha saja kan? Okey, nanti kita betulkan, ya. Okey, ya. Terima kasih, ya. Kadang kita masa menulis tu tak perasan pula, ya. Okey. So itu lebih kurang, ya, perkongsian kita untuk melihatkan memahami apa ni, isim isyarah yang digunakan di dalam Al-Quran, ya. So kita balik kepada ayatnya di sini tadi. Di dalam ayat tu dinilah penggunaan ulaika, kerana dia adalah isim isyarah untuk subjek yang aqli jamak, ya. Allazina ni menunjukkan orang-orang yang tu adalah, kita tahu dah dia kan orang, so dia gunakan ulaika, ya. Kalau dia bukannya allazina ni, bukan merujuk kepada orang, dia akan gunakan tilka. Okey. So sekarang ni kita menggunakan kaedah sebagaimana saya kongsikan semalam, kaedah pembentukan ayat, ya, ada dua pendapat, ya, iaitu pertamanya ulaika ni boleh dijadikan sebagai mubtada. Sekiranya ulaika ni mubtada, maka allazina ni akan dijadikan khabar kepada ulaika, ya. Tapi untuk kita yang baru belajar ni, kita ambil yang lebih senang, iaitu kita fokus kepada allazina ni sebagai subjek dia, iaitu mubtada. Mubtada mestilah mengambil i'rab yang marfu', ya. Jadi ulaika ni hanya berperanan sebagai isim isyarah, ya. Okey, ada apa?
Okey, so dia jadi itu saja di sini ya. Itulah orang-orang yang. Itulah orang-orang yang. Lepas tu nak menceritakan orang-orang yang tu, apa dia? Ishtarau dhalalata bil huda. Ya, itulah nak menceritakan orang-orang ni yang biasanya kita apa, kalau ada mubtada kita panggil dia khabar, tetapi disebabkan allazina ni adalah isim mausul. So bila isim mausul, ya, walaupun dia berperanan sebagai mubtada, peranan dia sebagai isim mausul tu adalah lebih dominan, ya, lebih kuat. Dan khabar biasanya tidak akan tenggelam dengan dipanggilkan silah. Jadi untuk menerangkan allazina tu, penggunaan silah adalah lebih dominan daripada khabarnya. Sebab kalau nak khabar, dia akan menceritakan khabar tu sebagai ishtarau ni, ya, khabar. Tapi yang lebih tepat untuk menerangkan allazina ialah silahnya. So di manakah silahnya? Ialah kita disekalikan silah ialah jumlah, ya, dia ayat. Nah, ya, maknanya ayat bermula daripada ishtarau ni dia tak habis di situ, ya, dia sampai ke bil huda. Jadi maknanya nak menceritakan allazina isim mausul tu ialah apa yang dia lakukan, iaitu ishtarau dhalalata bil huda. So ini dipanggilkan silah al-mausul, ya, iaitu apakah silah ni? Silah ni ialah kata hubung kait, ya, ataupun kalau bentuk ayat hubung kait yang nak mengaitkan cerita tu kepada siapa tadi, ya, ulaika ni, ya, ulaika tu mereka itu apa ceritanya? Digunakan allazina sebagai isim mausul, kemudian disambungkan dengan silahnya iaitu ishtarau dhalalata bil huda. Itu dari segi pembentukan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan menggabungkan 3 komponen besar di dalam sini, iaitu pertamanya isim isyarah lil ba'id yang jamak, kemudian isim mausul juga jamak muzakkar di sini, ya, allazina adalah isim mausul jamak yang muzakkar, kemudian diikuti dengan silah al-mausul, dipanggil, ya, silah al-mausul, iaitu ishtarau dhalalata bil huda, ya. Lepas tu seterusnya tu dia sambung sajalah, ya. So yang lain tu adalah dipanggilkan istanifah lah, ya, jumlah istanifah, iaitu ayat sambung cerita saja kepada cerita yang pertama ni, yang nak menceritakan dengan siapakah mereka tu. Mereka tu adalah orang-orang yang ishtarau ni asalnya ialah membeli, ya, membeli, tapi dimaksud dalam ayat ni yang menukar. Yang menukar ad-dhalalah ialah kesesatan, bil huda dengan petunjuk. Maknanya mereka ni ialah orang yang dia ambil kesesatan, tolak petunjuk. Itulah yang Allah nak ceritakan, ya, kepada salah satu daripada yang kita kena ambil pembelajaran daripada cerita orang-orang munafik ni ialah mereka ni orang yang menolak kebenaran, ya, dan mengambil kesesatan, ya. So pengajaran kepada kita, kalau kita kenal orang ni, jangan ikut dia, ya, kerana dia sentiasa nak mengajak kita kepada kesesatan, ya, dan kalau boleh dia nak kita tinggalkan kebenaran tu, ya. Itulah yang dimaksud nak disampaikan oleh Allah dalam ayat ke ayat ke-16 ni, ya. Dan seterusnya nanti dia akan juga terangkan kepada kita apa yang berlaku, ya, kepada mereka ni untuk mengambilkan cerita dalam ayat 16, insya-Allah, ya. So untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan besok kita cuba lihat setiap ayat ni, kalimah ni, dan kita cuba kenal pasti yang ulaika dengan lazina tu kuat straightforward. Kita akan besok
pergi kepada istarau tu, kita akan buatkan perpecahan dia dalam aspek komponen dia, penerangan dia dan juga pembentukan kalimah, ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.